لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kerana adalah ia maknanya la ilaha illallah itu la mustaghniya an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Artinya tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya dan tidak berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Artinya melainkan Allah. Lebih tu saya. Itulah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka nyatalah oleh kita bahawa makna Tuhan itu kaya ia daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka nyatalah bahawasanya kalimah la ilaha illallah itu mengandung atas nafi dan isbat. Kita nak sambung ni masih nak membicarakan dua makna besar yang dia adalah kriteria untuk melayakkan siapa nak jadi ilah. Siapa ada dua kriteria ni layak untuk jadi Tuhan. Siapa tak ada dua kriteria ni bukan Tuhan. Dua ciri itu atas bahasa yang kita pernah jumpa sebelum ni, istighna an kulli ma siwahu dan muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Di atas makna itulah kata dia, maka makna la ilaha illallah itu. Jadi di atas kata ilah, bila ilah tentulah akan mengertikan makna uluhiyah. Jadi la ilah menafikan la ilah itu. Maksudnya
menafikan sifat uluhiyah. Itu yang saya pernah sebut awal-awal dulu baca kitab. Sebut la ilaha tu, la tu la nafil jinsi, sebut tu nafi ilah. Tapi maksud daripada nafi ilah tu adalah nafi sifat ilah, bukan menafi zat ilah. Sebut ilah tu kalimah isim, maksud dia wasfi. Tu yang sebut la ilah, sebut tu ilah, maksud dia uluhiyah. Boleh telan tu. Jadi la ilah tu maksudnya nanti bukan dengan mana tiada Tuhan. Terjemah macam tu lah. Tapi makna yang dikenaki, tiadalah yang bersifat ketuhanan. Jadi huraian kepada la ilah tu dengan mana la uluhiyata. Kalau itu uluhiyah mana apa? La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Tapi yang ni dia ulang, wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Baik, boleh faham saya sebut apa tu? La tu asal nafi la ilah, tapi ilah tu bukan makna ilah, tapi dengan makna uluhiyah. Pasal nak nafi ni bukan nak nafi Tuhan. Kita nak menafi ketuhanan, nak menafi sifat ketuhanan daripada makhluk. Tak ada makhluk yang bersifat ketuhanan, melainkan Allah jualah yang bersifat Tuhan. Dengan bahasa lain, makhluk tak ada bersifat uluhiyah, melainkan Allah jualah bersifat uluhiyah. Tadi pun saya dah bagi penjelasan itu. Asal la ilaha illallah ni dia ada 2 sentences asasnya, tapi disusun dalam bentuk ni menjadi satu ayat, tapi tetap makna di 2 dan disusun dalam bentuk macam ni di atas kaedah hasar ataupun qasar, untuk mengkhususkan Allah jua bersifat ilah. Ini ialah antara uslub Arab yang dipanggil uslub hasar atau uslub qasar, yang dipanggil qasrus sifat alal mausuf, ataupun bahasa lain ni dia sebut qasrus sifat ala zat. Tu istilah-istilah ilmu tu. Boleh telan, tak boleh kalau memang nak kena bagi boleh. Itulah dia nak hurai tu. Kalau tak faham macam tu, nanti tak faham kenapa pula la ilah tu dengan mana la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu. Tak faham nanti macam mana boleh maksud macam tu. Boleh sekali lalu. Sekali lagi kalau saya sebut ini, la ilaha illallah tu makna apa? Ni cerita makna ni, bukan terjemah. Terjemah tiada Tuhan melainkan Allah, tu terjemah. La ilaha illallah, ilah kan terjemah dia Tuhan. Maksud Tuhan di sini, walaupun sebut Tuhan, bukan maksud dikenaki dia zat Tuhan, tapi ilah di sini maksudnya sifat ketuhanan. Ilah tu kalimah isim. Kalau kata nama Allah illallahu, lafaz Allah pun kata nama juga, cuma di atas pengkelasan dia. Ilah ni kata nama Allahu kata nama khas. Istilah Arab ilah ni isim nakirah. Allahu dipanggil isim ma'rifah, bahkan dia a'raful ma'arif. Jadi ilah ni bila dia isim, dia mesti kalimatun dalas ala maknan fi nafsiha. Walaupun begitu, maksud dikenaki di sini bukan dengan makna zat ilah, tapi dengan makna wasfi. Jadi apa makna wasfi kat sini?
dengan makna tak berhajat kepada sesuatu, bahkan setiap sesuatu berhajat kepada dia. Ini makna ilah tu, makna wasfi tu, makna sifat, makna kriteria ketuhanan tu. Satu, la ilah. Ilah tu makna uluhiyah. Uluhiyah makna apa lepas? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu waftiqarun ilaihi kullu ma adahu. Tu makna ketuhanan. Dan dia datangkan kat sini bukan la istighna'a an kulli ma siwahu, tapi dia datang dengan mustaghni, datang dengan isim fa'il. Pasal setiap yang bersifat ilah, ilah maksud di sini uluhiyah. Jadi siapa yang bersifat uluhiyah, tentulah siapa yang ada sifat istighna, tentulah dia mustaghni an kulli ma siwahu. Siapa yang bersifat ada sifat iftiqar ilaihi kullu ma adahu, tentulah dia muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Tu disiplin bahasa Arab sikit. Disiplin dia serupa macam kita belajar ma'ani dengan maknawiyah. Kalau berat tu biar je. Yang penting kena faham dua kriteria Tuhan tu, itulah yang nak disyarahkan pada ilah. Makhluk tak ada dua kriteria ni. Itulah istighna'an kulli ma siwahu muftaqirun iftiqar kullu ma adahu ilai. Melainkan Allah jualah yang memiliki istighna' dan iftiqar. Okey, tu je nak sebut, tu je sebenarnya. Cuma bila di wording di Arabic lah, itulah. Dan kalau hafal Arab tu memang bagus sangat, pasal ilmu kita didasarkan kepada bahasa Arab. Panjang umur nanti bila belajar, saya tengok faham, terus faham hak ni. Apa? Ataupun lah ni tak faham, hafal. Sekarang tak faham sekalipun, hafal dah bagus dah. Macam kita hafal Fatihah, bukan faham makna pun, tapi dah hafal. Mujur boleh bayang. Tahiyat dah hafal, kalau tak hafal jenuh nak hafal. Mujur lah dah hafal, tak saja sebut-sebut gitulah. Baik. Jadi kalau gitu makna la ilaha illallah ni apa? La mustaghniyan. Kalau ikut baca ni la mustaghniya, baca ni tak ada tanwin. An kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Terjemah dia, tiadalah Tuhan yang kaya. Mustaghni itu dengan mana? Yang kaya. Dia bukan dengan mana masdar, tapi dengan mana isim fa'il, yang kaya. Tiadalah yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maksud kaya pun kita jumpa banyak kali dah. Kaya dimaksud sini dengan mana? Tak berkehendak. Maksudnya tiadalah yang tak berkehendak kepada yang lain, satu. Lagi, dan tiadalah berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Tak adalah yang berkehendak kepada dia oleh yang selain daripadanya. Sambung dia kalau ikut illallah. Yang tu macam dia berulang sikit. Lepas tu disebut sekali la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu, berulang sikit tu. Artinya lagi. Melainkan Allah. Jadi terlebih tu, yang kedua tu lebih. Yang tu sama juga. Sama juga. Lebih tu. Jadi dua dia punya ni, bukan diulang kan? Tak ingat. Wa masyighnahu jalla wa ala. Satu cara am, satu cara khas. Satu ada bahasa kan. Satu disebut dengan masdar, satu disebut dengan isim fa'il. Satu dia beza dia sangat.
dah dia hurai yang tu makna ilah, lepas tu melainkan Allah. Contohnya boleh isma'nal uluhiyati kan. Macam mana? Isma'nal uluhiyati Istighna. Okey. ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilahi. Ya. Fa ma'na la ilaha illallah. la mustaghni an kulli ma siwahu. Ya. Taqdiran ilahi kulli ma adahu ilahi. Dia tu. Jadi uluhiyah dengan mana istighna, iftiqar. Jadi la ilaha illallah dengan mana apa? La mustaghniya an kulli ma siwa, dan muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Jadi uluhiyah tu dengan mana masdar, dia datang dalam mana istighna dan iftiqar. Tuhan yang bersifat istighna dan iftiqar tu tentulah dia al-mustaghni an kulli ma siwahu dan al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Itu kan. Saya tak nak ajarlah masdar dengan isi fa'il tu, lagi sakit kepala. Boleh je ajar, tapi sakit jiwa lah. Yang nak faham ni apa dia tu, yang belakang tu terjemah dah. Mana sebut tadi, melainkan Allah. Allah ni itulah Tuhan, dialah Tuhan. Kalau Allah Taala Tuhan, apa makna Tuhan? Yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Dia tak habis tu. Dan berhajatlah kepadanya oleh setiap yang lainnya. Mesti sambung lah ayat tu kan. Maka nyatalah oleh kita bahawa makna Tuhan itu kaya ia daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan mesti Tuhan ni berkehendaklah kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Dia punya keyword atau apa, makna besar yang nak ambil faham ni, Allah itu atas nama dia mesti bersifat uluhiyah, ataupun bahasa mudah kita sebut dia mesti ilah, dia mesti Tuhan. Tuhan, kenapa? Dia mesti ada dua kriteria besar. Apa dia? Istighna an kulli ma siwahu dan iftiqar kullu ma adahu ilaihi. Itu je. Boleh? Faham kan? Faham tu, faham lah tu maksudnya. Ragam bahasa klasik tu agak susah, biar je lah, jangan sakit kepala. Nak pandai betul-betul bahasa klasik sampai boleh tahu tambah tak tambah, lebih tak lebih, macam saya tahu tu, biar je lah, janganlah susahkan kepala. Boleh? Cuma kalau saya tanya ni, apa makna ilah? Kena sampai sikit. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Saya rasa saya nak sebut kat 15 kali, 20 kali. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilahi. Saya pun dulu bukan hafal lah ni. Dulu dengar guru duk mengajar. Masa tu pun saya belum pergi pondok ni. Dengar dah ni. Baca kitab lah macam ni. Baca kitab. Ulang, dia duk ulang tu. Istighna'ul kulli ma siwahu, iftiqaru kulli ma adahu. Saya pun tak faham masdar disimpan yang berbala masa tu. Dengar je. Ni dua ciri ketuhanan. Siapa masuk istighna', siapa istiqar. Saya dah ingat masa sebelum masuk pondok ni. Pasal duk dengar mengaji. Ni pun kalau dah biasa dengar tak susah. Cuma tak biasa dengar tu, ni baru ni susah lah sikit. Kalau mengaji besar-besar ni 8 tahun, 10 tahun ni, 8 tahun, 11 tahun, besar-besar ni dengar. Esok besar, esok pandai gitu kan. Ya, betul. Saya nak kata, saya dulu besar sikit pada dia lah, di masjid surau dengar. Kata dia pun, tapi dengar, jangan main tu tak boleh. Nak boleh reti apa? Dengar. Lekat kepala lah, lama. Bila besar sikit mengaji, yang ni bersedar, ni si fa'il, dia baru nak boleh ada perbezaan yang kita boleh kenal. Itu nak cam sikit. Biar je tu. Baik. Jadi mana yang kita nak faham, la ilaha illallah tu makhluk tak ada sifat uluhiyah, Allah juga bersifat uluhiyah. Dan uluhiyah mesti ada dua ciri, kedua kriteria besar tu. Ya. Maka nyatalah bahawasanya kalimah la ilaha illallah tu
mengandungi atas nafi dan isbat. Kalau ikut saya sebut dah tadi. Nafi apa? Nak nafi sifat ketuhanan. Nak nafi daripada siapa? Nak nafi daripada makhluk. Makhluk tak ada sifat ketuhanan. Dengan bahasa lain, tak ada sifat ketuhanan bagi makhluk. Boleh. Melainkan Allah nak isbat. Nak isbat apa? Isbat maksudnya menetapkan, mengiyakan, memperakukan, mensabitkan. Nak sabitkan apa? Nak sabitkan uluhiyah. Nak sabitkan siapa? Illa Allah, kepada zat yang bernama Allah. Itu yang dia kata ada nafi dan isbat. Yang ni yang saya kata tadi, kalau geng-geng makrifat ni kan duk nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, apa benda pun dia tak tahu apa nak nafi isbat. Jadi bagi faham lah. Kalau faham ni memang boleh jadi ahli makrifat. Makrifat dah lah tu. Apa dia? Makhluk tak ada uluhiyah. Dengan ilmu dah makrifat. Cuma belum zauq lagi, belum rasa lagi, belum capai lagi. Belum orang kata apa, faham betul-betul lagi. Kalau faham pun mungkin faham dari segi apa yang nak dicerita. Nafi siapa yang tu faham. Tapi faham dengan sampai nak faham betul-betul Allah Ta'ala ni belum lagi. Pasal kata-kata ulama kita macam ni. Allah. Dia kata apa? Macam mana ada orang yang dia ni arif dengan Allah, tapi dia sebut Allah, dia tak boleh lupakan diri dia. Syibli kan? Oh ni Ustaz Rashid Syekh tu Abu Bakar Syibli boleh tu. Dia kata, aku pelik tadi, aku heran. Kenapa ada orang yang kenal Allah Ta'ala, tapi dia sebut Allah Ta'ala, tapi dia tak boleh melupakan diri dia. Sebab bila Allah ilah, dia tak hajat pada satu, kita berhajat pada dia. Sebut Allah, tapi duk lalai, duk rasa aku, tak rasa Allah jadi aku. Apa faham tu? Maksudnya kita tak faham betul lagi, baru duk hafal. Istirahat aku ni masih baru. Mungkin orang ini aku nama tu. Itu baru tu, baru duk hafal. Kalau lancar di mulut pun belum lagi jatuh di hati. Itulah. Kalau saya nak buat misal, pelik. Kenapa ada orang duk kata, dia kata dia bodoh, tapi dia tak nak pergi mengaji. Macam tu lah lebih kurang bahasa yang. Dia kata dia bodoh, tapi dia tak nak pergi mengaji. Itu kod saya sebut bodoh, tak nak pergi mengaji. Ni nak cerita, tu kalimah nafi tu. Ni sebab pasal di mana salbi bodoh. Macam ni. Ada orang dia lapar, tapi dia tak mau cari makan. Pelik tu. Pelik tu. Macam tu. Ni dia dah kata Allah ni ilah. Allah ni tak ajak pada satu, makhluk ni berhajat pada Allah Ta'ala, tapi dia dah rasa Islam tu sadin, puyuh. Itulah ulama-ulama kita yang arif dengan Allah Ta'ala, dia akan pelik dengan suasana yang ada kat kita. Satu saya ngaji pun ada guru kata gini, kalau kita lah andai kata hidup zaman para sahabat, tabi'in, zaman pada para awliya ni, kita duduk dengan dema akan kata kita gila. Kita pula kalau dema tu main kat zaman kita kata dema gila. Pasal apa dema kata kita gila? Gila dunia. Kita kata dia orang gila kata apa? Gila ekstrim. Memang dia orang gila akhirat. Gila ke Allah. Kita yang gila dunia. Sebenarnya memang kita yang gila tu sebenarnya. Gila apa? Terhijab otak kita nak pergi faham ke Allah Ta'ala tu. Allah, ya Allah, bukakanlah, lembutkanlah hati kita yang kerah ni kan. Baik. Jadi asal nak sebut kalimah la ilaha illallah tu, kalau gitu ada nafi dan isbat. Nafi tu ambil mana nafi tu? Nafi tu la tu, nafi. Isbat tu ambil mana? Pada illallah, ilah tu menyebabkan apa yang selepas itu akan mengartikan makna isbat.
maka yang dinafikan itu, kalau tak faham, dengar dia nak khabar. Saya khabar, kau tak percaya kan? Dengar. Itulah ustaz dia syarah gitu, orang lain tak ada syarah apa, tampar lagi dengar dia sebut. Garang ni, dengar. Maka yang dinafikan itu makna Tuhan kepada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Itulah Nafi. Nafi apa? Makna Tuhan. Jadi nafikan makna Tuhan apa? Nafikan uluhiyah. Nak nafi daripada siapa? Nafi kepada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Nak nafikan uluhiyah, cuma bahasa dia tu nafi Tuhan kepada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Tu bahasa dia. Kalau saya guna bahasa ini, menafikan sifat ketuhanan daripada selain Allah Ta'ala. Nyah kan? Nyah apa? Makhluk masih Allah takkan ada sifat ilah sama sekali. Tu la tu. La ilah tu la uluhiyata la uluhiyata amma siwahu. Tak ada langsung bersifat ketuhanan daripada selain Allah Ta'ala. Tu. Kalau panjangan dia la uluhiyata amma siwahu, apa makna uluhiyah? La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muhtakiran ilaihi kullu ma adahu amma siwahu. Boleh faham saya sebut tu kan? Dan yang diisbatkan Tuhan itu kepada makna zat Allah Ta'ala. Jadi yang isbat tu isbat apa pula? Isbatkan Tuhan, maksudnya mengisbatkan sifat ketuhanan kepada zat Allah Ta'ala. Jadi illallah, melainkan Allah. Apa yang melainkan Allah? Melainkan Allah jugalah yang bersifat ketuhanan. Dia wahdahu la syarikalah, tak ada siapa sekutu dengan dia. Itulah isbatnya. Jadi beri faham elok-elok nafi isbat ni. Boleh faham? Jadi la ilaha illallah tu dia akan ada dua ayat yang mesti dipaham. Apa dia? La ilah tu dengan mana? Tak adalah bersifat uluhiyah, tak adalah sifat uluhiyah bagi makhluk. Kalau bahasa kita nak faham cepat tu macam tu kan. Kalau saya sebut tak adalah bersifat uluhiyah daripada makhluk, kau tak faham kan. Kita kadang tak belajar uslub bahasa klasik ni, kod bahasa tu susah. Tapi kalau ikut Arabnya, la ilaha la uluhiyata amma siwahu, daripada selain Allah Ta'ala. Sedap bahasa anu. Illallah, melainkan Allah. Allah disebabkan al-uluhiyatu lillah. Maksudnya al-uluhiyah, Allahu lahu uluhiyatun. Allah sabit bagi dia uluhiyah. Baik, itu makna nafi isbat. Itu sekali lalu. Kalau itu yang kita hidup ni apa? Betul kan nafi isbat kita? Kita tak ada uluhiyah. Apa maksudnya? Kita ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita ni takkan ada kebolehan untuk tak berhajat daripada Allah Ta'ala. Tak boleh sama sekali. Kita ni tak ada sifat uluhiyah, maksudnya kita ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu bahasa pendek. Dan yang boleh menunaikan segala hajat dan keperluan kita hanya Allah. Itu praktikal kita lah. Bila kita tak ada sifat uluhiyah, tak ada sifat ketuhanan, maksudnya kita akan sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang akan menunaikan segala hajat kita. Pasal Allah tak hajat pada sesuatu, kita berhajat pada Allah Ta'ala. Bahasa pendek apa? Allah lah penunai hajat kita. Dan kita semestinya memang akan hanya berhajat semata-mata pada Allah Ta'ala, tidak pada makhluk sama sekali. Itu
di atas kita nak faham daripada makhluk tak ada sifat istighna, dan makhluk juga tak ada sifat iftiqar, kullu ma'adahu ilaih. Ke Allah Ta'ala pula, Allah di atas kata dia lah bersifat ilah, dengan mana dia tak hajat pada satu, harus dia buat makhluk, dan mesti pada dia segala sifat kesempurnaan, ternafi apa tak selayaknya pada dia, ternafi daripada dia, tentulah sabit pada dia sifat yang boleh menolak sifat-sifat kekurangan. Itulah sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Dan semua makhluk berhajat pada dia. Kita dah juga belajar, tentulah nanti Allah Ta'ala ni dia sah saja, dia kudrat, dia iradat, dia ilmu, dia hayat. Siapa? Kalau dia hidup, barulah semua makhluk berhajat pada dia. Yang makhluk ni asal semua mati. Makhluk ni asal semua jahil, Allah juga ilmu, barulah semua makhluk akan berhajat pada Allah Ta'ala. Pasal manusia jahil, makhluk semua jahil. Makhluk tak ada kehendak, Allah hanya ada kehendak. Makhluk memang berhajat kepada kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Makhluk semua lemah, Allah juga kuasa. Semua makhluk pasti hanya berhajat pada Allah Ta'ala yang kuasa. Makhluk tak ada apa-apa kuasa. Tu siap. Itulah makna ketuhanan yang kita nak ambil, nak selam, nak faham, nak bawa dalam kehidupan. Itulah makna la ilaha illallah. Dengan sebut dia punya jampi dia punya tu, saya panggil jampi. La mustaghni an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu wa illallahu Allahu mustaghnin an kulli ma siwahu dan muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Kalau dengan sebut Melayunya, makhluk ni tidak mempunyai sifat uluhiyah sama sekali. Maksudnya makhluk tidak akan ada sifat kaya pada setiap satu, dan makhluk tidak akan menepati kedudukan semua makhluk berhajat kepada makhluk. Tak ada. Tak ada makhluk yang kehajat pada makhluk. Tak ada. Makhluk hanya berhajat ke Allah. Untuk ni lapar, hajat pada makan. Rupa berhajat pada makan. Sebenarnya kita berhajat pada siapa yang menjadikan makanan. Inilah menyingkap rahsia ketuhanan bahasanya. Bunyi dia sedap sikit. Menyingkap rahsia ketuhanan. Inilah dipanggil sirrul asrar. Ini rahsia dalam rahsia. Rahsia apa? Inilah menyingkap rahsia ketuhanan. Kalau tidak, kita tak rasa Tuhan. Duk rasa ke makhluk je lah. Lapar, duk rasa apa? Makan. Miskin, duk rasa hajat apa? Duit lah. Hajat duit je. Tak, kita hajat kepada Allah yang menjadikan manusia yang mencipta, yang mereka cipta duit untuk diperlakukan, sah diperlakukan dengan nilai. Kita bukan hajatkan duit. Duit pun berhajatkan kita. Siapa? Kita ada duit, kena simpan dia. Duit perlu kita. Duit berhajat kita untuk ada orang mencetak duit, baru boleh duit jadi. Takkan kita cetak duit, lepas tu kita pegang duit, lega lah dapat duit. Dia akan jadi macam zaman jahiliah. Macam mana? Dia buat Tuhan daripada kurma, lepas tu bila dia lapar, kurma ada, dia makan. Boleh faham? Dia buat Tuhan dengan kurma, lepas tu bila dia lapar, dia makan Tuhan dia. Dia rasa dia berhajat dengan kurma tu. Kalau tidak, dia sembah Tuhan tu. Ataupun dia makan kurma, lepas tu kurma tu dia buat Tuhan, lepas tu dia rasa aku berhajat dengan kurma. Mula-mula dia makan kurma. Mula dia tanam kurma, kurma berhajat kita. Kita tak tanam, tak tumbuhlah pokok ni. Bila ada buah, kita pula tak ada kurma, matilah aku. Apalah, siapa macam jahilah, macam kepala otak. Sikit ayat macam tu. Itulah kita tak nampak di mana kita punya kesilapan kefahaman ketuhanan tu. Memang kita tak pernah sembah berhala, tapi kefahaman makhluk ni boleh menunai hajat memang ada di kepala kita. Satu yang mensibukkan kita seharian, kita sembah Allah Ta'ala tapi rasa berhajat ke makhluk. Itu istilah kata para ulama kita dalam bab ilmu akidah. Masih ada syirik lagi. Syirik apa? Iaitu dipanggil isbatul ilahin, mengisbatkan dua ilah. Macam mana ilah? Ilah sembah satu hai,
Ilah penunai hajat lain pula. Dua ilah kita ada. Ilah sembah satu, ilah hajat satu. Sedangkan ilah yang menunai hajat itulah yang boleh disembah. Kita duk rasa tunai hajat ni duit, rumah, pangkat, kedudukan, makhluk, bantuan orang, bantuan kerajaan, derma orang ramai, contohlah. Siapa sebenarnya kita berhajat? Allah, bukan makhluk. Tentu kalau kita betul, tauhid kita betul ke Allah Ta'ala, memang kita akan dapat segala-galanya. Tapi kalau tak betul tauhid dengan Allah Ta'ala, walaupun dapat segala-galanya, tak dapat apa pasal tak dapat Allah. Ya. Memang kata-kata ulama tu. Orang yang arif dalam bab ketuhanan, kata-kata dia berbisa kan. Maksud berbisa tahu. Dia cakap tu betul lah, realiti lah dia cakap. Kita yang baru terhegih nak faham ni, tak kerti apa pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kerti dengan kita, faham dengan kita mana ilah ni. Jadi asal saya nak sebut, dasar praktikal kita duk hidup ni, kita nak bagi rasa kita ni sangat berhajat ke Allah Ta'ala, bukan berhajat ke makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Yang menunaikan hajat makhluk hanya Allah. Pasal makhluk semuanya semestinya hanya berhajat ke Allah Ta'ala juga. Ini ilmu akidah. Ya, bab akidah mesti faham macam tu. Mesti faham macam tu. Itu ilmu akidah. Ilmu duk hidup zahir ni, kita lapar, Allah yang bagi kenyang aku. Jalan nak bagi kenyang, makan. Carilah sabab boleh makan. Makan kenyang. Allah bagi kenyang aku. Alhamdulillah. Itu kaedah kita untuk amal tauhid hari-hari. Jadi kalau orang tanya, apa amalan kita sepatutnya nak buat hari-hari? Amal kita ialah zikir dan fikir ni. Hadirkan makna makhluk tak ada uluhiyah. Nafi itu betul kan? Makhluk tak boleh tunai hajat. Makhluk tak boleh hilang dahaga. Walaupun dahaga minum air, minum bismillah, dengan nama Allah aku minum. Allah yang perintah aku minum. Alhamdulillah, puji ke Allah Ta'ala, dia yang jadikan air untuk aku minum. Dia yang hilangkan dahaga aku. Dia yang at'amana wa saqana. Dia yang bagi kita minum. Dia yang arwahana. Dia yang bagi kita hilang dahaga. Dia yang bagi kita makan. Dia yang bagi kita kenyang. Alhamdulillah, puji ke Allah. Bukan puji kat makanan, bukan rasa seronok kat makanan. Di samping tu, kelazatan yang boleh dinikmati daripada makanan, rasalah. Tapi nak rasa pun hadirkan hati. Allah yang bagi sedap makanan. Oh, sedapnya makan. La ilaha illallah. Kan bagus hidupnya tu. Yang ni dah dipanggil arif, kenal, faham, menzahirkan kehambaan diri dan keberhajatan diri ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita perjalanan ni. Pasal inilah perjalanan tauhid yang kita nak belajar, nak faham. Dari sudut definisi ta'rif tu satu hal, dan inti dia di mana? Boleh hidup dengan bertauhid. Itu inti dia. Jadi apa jalan dia? Dengar saya duk gabar ni, apa dia. Supaya setiap hari kita membetulkan nafi kita. Apa dia? Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Maksud apa? Makhluk semua berhajat kepada Allah Ta'ala jua. Allah jua yang tak hajat pada sesuatu. Makhluk sebenarnya bukan hajat pada makhluk. Makhluk sebenarnya berhajat hanya pada Allah. Itulah makna uluhiyah tu. Itulah inti dia. Asal sekali dulu kan Allah tak hajat pada sesuatu. Makhluk semua berhajat ke Allah Ta'ala. Bila makhluk semua berhajat Allah Ta'ala, makhluk takkan ada berhajat ke makhluk. Tak ada. Bila duk berasa makhluk berhajat ke makhluk, tu yang ada sembah matahari, sembah bulan, ada, sembah mak bapak, sembah alat kemaluan pun ada. Sembah duit, sembah tokong, sembah batu. Kita taklah tahap sembah, tapi kita duk bergantung ada duit aku senang. Kita duk rasa penunai hajat kita duit. Boleh kawan dengan YB senang. Tengok YB mati, gelabah kita. Contoh kita berharap kat doktor boleh hidup kita, boleh bantu hidup kita, boleh cari ubat penyembuh kita. Tengok doktor kita mati dulu. Kita penyakit jantung tak mati, dia tak ada penyakit apa mati. Doktor mati dulu ada kita.
Dia kata kita tak ada harapan nak hidup, nak mati 2-3 hari lagi. Dia tengok dia mati dulu. Nak faham apa ni? Ada makhluk tak boleh tunai je makhluk. Makhluk ni buat sabab je. Ada orang sakit tak mati-mati, ada orang tak sakit mati. Jadi siapa boleh tolong? Allah ya. Duduk pergi doktor kalau itu buat apa? Ini proses. Ini proses sabab musabab, cause effect. Buatlah sabab yang sepatutnya dibuat atas nama taklif usul ikhtiar yang diperintah kita. Itu ada perintah taklah, ada hukum syarak yang perlu dijunjung. Yang itulah dipanggil perjalanan syariat. Hati ni, hadir hati ke Allah Ta'ala, mengiktiraf Allah perlu naik hajat. Itulah dipanggil makrifat. Oh, itu sekali lalu guna je bahasa tu. Itulah makrifat namanya. Bukan makrifat ni sampai tak semayang, sampai tak payah puasa, sampai tak payah kerja, sampai kasut orang pun kasut kita. Kacau tu. Makrifat ni bukan sampai minum arak pun tak apa, isap rokok kuat-kuat. Buat apa? Jalan untuk dapat makrifat supaya rasa ahli maksiat, ada hati nak bertaubat. Apa benda makrifat macam ni? Saya banyak ilmu makrifat yang macam ni. Saya pernah jumpa satu geng, dia punya makrifat macam mana, nak kenal Tuhan macam mana. Kita kalau tak buat dosa, kita tak boleh rasa makrifat. Isap rokok, rokok haram. Isap rokok, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku isap rokok. Astagfirullah. Baru boleh rasa bertobat, baru boleh rasa menyesal diri dan berdosa. Kalau duk rasa tak berdosa, mana boleh nak rasa tobat. Jadi apa kaedah nak bagi rasa kehambaan? Buat dosa. Dosa janganlah besar-besar. Rokok sudah. Itu yang duk isap rokok, duk rasa bertaubat. Memang ada geng macam ni. Pak Syekh ni siap bagi satu kuliah. Kuliah apa? Kuliah hujah menunjukkan rokok ni boleh hisap. Wah, pelik je tu. Tujuan ni buat apa? Tujuan ni nak dapat makrifat. Orang yang tak faham, dia tak tahu jalan ni, dia tak tahu jalan nak makrifat macam mana. Wah, dia kata kita pula tak tahu. Pasal tu ustaz tu tak dapat ilmu makrifat, tak boleh kenal Tuhan. Dia tak tahu jalan macam mana. Kita yang faham ni, itu rahsia dalam rahsia. Rahsia kepala otak kau. Guru-guru. Sikit saya sebut yang tu, saya sebut kepala otak sesat. Orang kafir pun kata, what the hell is going on? He said that he is in the true path, but no way lah. How can very hard smokers ni boleh at the true path? How can it be like that? Impossible. Orang putih pun kata gitu. Dia ni marifat, kata dapat marifat. Tek kucing marifat. Tek kucing dah. Nampak kasar orang dulu ni lah. Siap. Nak cerita apa? Nafi isbat. Jadi jangan tak tahu apa yang nak dinafi, jangan tak tahu ni isbat. Boleh? Faham? Erti? Jadi sekali lagi tanya, nak nafi apa? Nak nafi uluhiyah daripada makhluk. Nak isbat apa? Nak isbatkan uluhiyah ke Allah Ta'ala. Siap. Uluhiyah tu benda apa? Sifat ketuhanan. Berapa kriteria? Dua. Apa dua tu? Istina, iftiqar. Tu pendeknya. Panjangnya kan? Lebih lah. Benda lebih tu. Tak apa lagi Ustaz. Okey, tak apa. Slow and steady. GF. Gani bukan Gani. Gani dan fakir. Oh, okey. Steady. Maksudnya satu sudut dah faham lah tu. Tapi takkan nak biar begitu je, upgrade lah sikit kan. InsyaAllah. Baik. Jadi la ilaha illallah ni mengandungi nafi dan isbat. Maka yang dinafikan itu siap. Kita baca sekali lagi. Makna Tuhan. Apa makna Tuhan? Ghani GF tadilah. Apa istighna an kulli ma siwahu wa mubtaqirun ilai kullu ma adahu. Nafikan makna Tuhan kepada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Jadi nafi kepada ni, maksudnya nafi daripada. Macam tu pun bahasa dia tu satu hal lah. Tapi maksud apa? Menafikan daripada makhluk ni sifat ketuhanan. Tapi kena faham sifat ketuhanan tu. Jadi sifat ketuhanan tu kita dah cerita awal-awal ni kan.
Bab zat dia, sifat dia. Kalau bab zat nafsiyah, apa dia? Makhluk tak boleh ada sendiri, makhluk tak wujud. Makhluk ni Adam, Allah ni wujud. Satulah makhluk ni takkan ada sifat uluhiyah macam apa. Makhluk sentiasa berhajat kepada yang menjadikan dia. Siap. Bersifat. Kita ambil satu sudahlah. Makhluk dia asal mati. Allah dia hidup. Allah aja uluhiyah. Uluhiyah hidup. Tak ada uluhiyah mati. Allah juga yang hidup. Makhluk mati. Ni hidup macam mana? Allah lah yang menghidupkan kita. Kan? Cantik je. Bukan makanan hidup kita. Bukan makanan hidup kita. Bisa bab nak hidup kena makan. Ada orang makanan duduk sebelah tapi mayat. Apa maksudnya? Makanan bukan boleh bagi hidup. Ada orang makanan melonggok-longgok, mati orang buat main gula, buat main kopi, buat main nasi lemak. Jamu orang yang main ziarah orang mati tu. Orang mati tu tetap tak boleh makan. Pasal makanan bukan boleh bagi hidup. Tak boleh? Faham tak? Apa? Dia orang bancuh air teh, kopi, air Milo, Nescafe semua ada tu. Bancuh kan orang siapa main ziarah, minum jamu apa. Mayat tetap tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh mendapat oksigen penuh keliling udara. Tapi bukan boleh sedut. Macam apa? Bukan oksigen menghidupkan orang. Okay. Cuma atas jalan sabab dan proses adi orang tak buat. Sabab dia pernafasan. Ciri-ciri menyebabkan berlaku kehidupan apa dia? Makan, minum, pernafasan, pengudaraan, suhu, macam-macam hal lah. Itu pergi ngaji geografi, biologi lah, geografi lah. Apa biologi sini yang menyebabkan berlaku faktor pencampur benih kena apa-apa. Tapi buat. Tapi dalam akidah kita apa? Tak ada yang menghidupkan melainkan hanya Allah. Aku mati, makhluk semua mati. Ni boleh hidup, Allah lah yang menghidupkan. Dalam Quran ada ke macam tu? Berlambak-lambak jumpa dah orang kitab lagi. Afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitumul ma alladhi tashrabun, afara'aitum ma alladhi afara'aitum ma tumnun tashrabun tadraun. Apa lagi satu lagi tu? Ma tahrusun tumnun ma alladhi tashrabun. Afara'aitumun nar allati turun. Adakah kamu yang nyalakan api tu? Kita apa? Tidak. Itu batu nyala kan? Tidak. Buat sabab. Tengok batu lah nyala. Sebab laluan. Tapi janganlah pergi menjala itu. Batu tak menjala, biar je. Terbakar pun Allah pergi bakar. Bodoh. Perjalanan sabab pun betul. Yang tu yang orang bercelaru. Dia bercelaru dengan hakikat yang nak beri faham makrifat, faham ke Allah Ta'ala dengan perjalanan zahir, perjalanan syariat yang mesti betul di atas perjalanan sabab-sabab. Boleh? Faham? Jadi yang jadi gelong ni pasal dia tak tahu nak synchronise-kan antara perjalanan syariat zahir, sabab-musabab dengan hukum akal nak isbatkan ke Allah Ta'ala. Allah lah fa'il hakiki, Allah lah wujud zati. Dia tak kerti nak selesai hal tu. Dia tak kerti farakna, tak kerti nak membezakan antara makhluk macam mana kedudukan dia, Allah macam mana kedudukan dia. Dia tak kerti. Hati yang jadi bercelaru tu. Kan kita belajar sifat kudrah tu kan. Sifat? Kan ada sifat kudrah. Allah kita ni bukan berkerana-kerana. Ya. Kerana bukan Allah ciptakan makanan tu mengenyangkan. Ya. Mengenyangkan ni kan. Itu asbah dengan asbab kita makan nak kenyang. Kena uraian tu. Itu nisbah kita. Allah nisbah dia tak buat berkerana-kerana. Tapi itu sunnah dia. Istilahnya sunnah. Memang istilah bahasa sunnah tu Quran guna istilah sunnatullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu istilah sunnah dia. Dia buat sebab. Kalau ikut iktiraf kita, kuasa dia kun fayakun. Tapi dia tak buat kun fayakun. Kalau dia buat dengan kun fayakun, semua orang ahli tauhid. Lapar je ya Allah, turunkan hidangan daripada langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama litakuna lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan mink. Turun kelepu burger jatuh sebiji. Alhamdulillah,
La ilaha illallah, la razik illallah. Wow, power gitu. Kalau gitu semua ahli tauhid. Macam tu kan? Tidak kena beli. Masak. Makan selama je. Sedap ni muka ni, siapa ni masak ni? Kedai tu memang sedap, first class tu. Top list in Lenggong. Wah, jadi bebai ya. Kita makan. Sedap. Tu sedap mulut. Hati kan? Ya Allah, kau bagi rezeki aku. Tukang masak mai Hyderabad. Cari apa ni? La ilaha illallah. Contoh kami nya hal lain. Partawi cari apa? Partawi cari apa? La ilaha illallah. Ada orang bagi duit, ada orang ni, ada. Keedah kita apa? Sebab Allah Taala. Kalau kita cari sekali pun, daya upaya main mana? Tengok sudut tu pula. Mana yang boleh kecohkan kita tu, selesaikan dia. Yang itulah. Jadi atas kata kita bicara yang lepas, memang Allah yang tu yang nak bagi clear tu, jangan bagi bercelaru situ kan. Dia kata Allah memang dia tak buat atas kata dia ambil faedah ke dia. Memang Allah Taala tak ambil faedah. Yang ambil faedah siapa? Kita. Dan janganlah dengan ambil faedah tu kita terakidahkan, beriktikadkan kepada tempat kita ambil faedah, kita melupakan siapa yang memberikan faedah dan menciptakan makhluk-makhluk yang mendatangkan faedah kat kita tu. Ke Allah dia tak perlu pun makhluk-makhluk tu. Boleh. Sekali tu. Jadi situlah tempat yang nak bagi clarified dan supaya kod ada kekeliruan kat situ. Ke Allah memang kat dia tak ada apa-apa. Untuk berbeza. Yang ada apa yang ada tu kat kita. Satu, sejuk. Apa? Pakai baju tebal. Hujan, pakai baju hujan. Panas, beli aircon. Agak-agak tak ada duit, rendam dalam air. Bukan aircon tu rendam dalam air, kita lah rendam dalam air kan. Ada peti sejuk, ambil ais pun dalam baldi tu. Mandi ais. Dah panas. Nak beli aircon mahal. Ataupun aircon boleh beli tapi elektrik pula teruk. Contoh. Jadi carilah sebab mana yang boleh. Faedah tu pergi cari, tapi hati macam mana? Allah. Kena nak kena pergi Gunung Everest baru boleh minum ais. Ni buka peti sejuk je. Pergi dapat. Boleh macam pergi Gunung Everest dah. La ilaha illallah. Allah bagi sabab untuk boleh dapat minum ais kau tak. Pergi Gunung Everest. Mana cari Cameron Island. Dapat sejuk. Ini duduk Lenggong pun sejuk gila lah. Ais pula tu. Contoh. Cerita jin. Okey, siap. Ada lagi soalan? Memang nak pergi faham asal tu nafi isbat. Pasal nafi isbat ni, dengar. Jangan kata orang awam, ustaz pun ada tak faham apa nak dinafi, apa nak disbat. Kita dengan melalui kitab ni. Saya sebut, kalau saya ngajar Saludah kan. Lalu ke kitab. Ada. Memang takkan saya nak sebut mana-mana. Mesti dalam kitab ada. Apatah lagi dalam kitab pun ada. Guru ajar pun sebiji macam mana dalam kitab. Best. Satu kerana mengaji ada dua cara. Jumpa guru betul, tak berkitab, tapi dia ajar betul. Ambil ya. Bila berkitab macam ni pula, apa dia? Nak telan kitab tu. Bahasa kitab tu. Nak kena tulis lagi. Bahasa dia lagi. Jawi klasik lagi. Arab lagi. Kan susah. Kau tak kata mana kitab. Bagi kitab tak nak menghadap kitab pula. Dah tak boleh hadam kitab. Bila tutup kitab, duk tanya, sibuk tanya kitab. Bila bagi kitab, tak faham lah kitab ni. Kau nak kitab apa yang kau faham? Kitab Rumi. Kalau Rumi pun satu hal lah, tapi ragam bahasa Rumi pula. Lagi baca-baca pening lah. Tak ada kitab yang elok sikit ke? Dah. Kau cari pula. Carilah guru yang elok. Guru pula tak jumpa. Dah guru elok. Kau tanya kitab. Kan? Masalah pak. Ni manusia ni cari alasan sebenarnya. Dia bukan cari dalil. Dia cari dalih. Banyak manusia bukan cari dalil ni. Dia cari dalih. Kadang-kadang benda yang hak ni duduk depan mata dia. Nak pakai. Habis dia nak dalih.
Mana dalil? Tak ada dalil, aku tak nak pakai juga engkau. Habis. Ingat itu lama je. Kita bagi dalil, dia tak kerti nak dilalah pula. Sikitlah situ. Jadi asal nak sebut, jangan kata orang awam tak faham bab nafi isbat ni. Syekh-syekh pun kadang-kadang tak faham bohbi bahasa itu. Ya. Tak percaya pergi jumpa mana syekh-syekh yang duk mengaku syekh-syekh tu. Marifat tu tanya dia, la ilaha illallah ni mana apa? Mana iluhiyah ni, ilah ni? Dia istimewa. Kalau tuan-tuan ingat macam saya duk sebut tu lagi, tanya hak dia, gelepar dia kalau tanya tu. Ambil ilah ni apa dua kriteria ilah? Apa? Kenapa makhluk tak boleh jadi ilah? Kenapa? Matahari tak boleh jadi ilah? Kenapa? Bagi dia minta alasan. Untuk makhluk tak ilah ni apa maksud makhluk? Bukan Tuhan ni apa maksud dia? Allah ni ilah ni tak mana Allah ilah ni? Dari angle apa? Bagi tanya tu tak boleh faham tak? Jadi dalam nafi la ilaha illallah ni ada nafi ada isbat kan? Nak nafi apa? Isbat apa? La ilaha illallah ni sebenarnya ada berapa ayat? Tanya itu. Saya dah cerita tu ada. Cuma bila soalan macam tu, nampak abang dah cerita dah. Saya cerita tu ada berapa ayat sebenarnya dalam la ilaha illallah ni? Ayat pertama apa? Ayat kedua apa? Kenapa disusun dalam bentuk itu? Pasal apa? Ni kaedah apa yang mengertikan makna macam ni? Ilmu balaghah tu apa? Apa istilah dalam ilmu balaghah tu untuk menunjukkan khas sifat uluhiyah ni ke Allah Ta'ala? Usul apa nama dia? Qasar. Qasar tu apa? Qasar apa ni? Qasar sifat ala mausul ke mausul ala sifat? Saya dah ajar tuan. Cuma boleh tangkap tak boleh tangkap je. Boleh faham tak boleh faham je. Itu yang kata kadang-kadang kita cerita tu kita tak faham apa point tu, blur je lah. Mesti ngaji mesti tu rasa macam faham, dia pun tak tahu apa benda dia faham. Tu yang masalah lah. Satu benda-benda macam ni kena muzakarah, tanya balik, bagi soalan-soalan macam tu kan. Sikit lah. Yang ni pun kita peringkat apa, bagi lalu sekali. Khas duduk pondok ngaji macam lain lah pula. Ni pra pondok. Pra pondok. Pondok betul-betul kalau memang ada pengajian macam ni, kitab pun antara kitab pondok pakai kitab ni ya. Pondok macam mana? Dia ada spesifikasi lagi belajar kan. Dah kepala telaah apa. Kadang tok guru baca tuan. Tok guru cara tok guru lah. Takkan tok guru nak tulis pakai whiteboard. Boleh je. Tapi orang kepala telaah lah nanti. Yang senior-senior ni dia lah akan ajar pakai whiteboard. Whiteboard macam ni. Kamu. Boleh je tok guru dia yang kamu sebut balik. Dia layan kainah seorang-seorang. Boleh je. Tapi selalunya akan ada lah kepala telaah yang take over. Yang mana nak kena ulang, tunggu, takkan tunggu ulang sampai 100 kali. Bagilah orang lain suruh tunggu. Kira tu, 1, 2, 3, 4, ambil tasbih, zikir tu. Dia duk kira tu, kita subhanallah, manfaat kan? Okey, saja usik-usik kita sikit. Baik, ada nafi isbat. Maka yang dinafikan siap dah tu. Seperti kata Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni matan Ummul Barahin tu lah. Yang kita dengar matan Ummul Barahin tu. Syekh Sanusi disebut dalam tu matan kitabnya yang bernama Ummul Barahin. Ibu bagi segala dalil. Besar kitab ni. Bukan saiz dia besar. Isi dia tu besar. Kitab nipis ya. Kecil pada ni, separuh ni. Nipis pada ni. Tulisanmu besar-besar, besar gajah. Dia kata apa? Amma makna hadhil kalimati fala syakka annaha muhtawiyatun ala nafyin wa isbatin. Terjemah dia, artinya adapun makna kalimah ini, yakni kalimah la ilaha illallah ini, maka tiada syak bahawasanya kalimah la ilaha illallah itu menghimpunkan ia atas nafi dan isbat. Tapi yang ni bukan matan betul dia ni, ada syarah ni kalau faham ni. Matan dia punya, ni dia punya syarah.
fal manfiyu kullu fardin min afradin haqiqatan fal manfiyu kullu fardin min afradin haqiqatan makna ilahi ghairi maulana jalla wa azza. Macam itu. Fal manfiyu kullu fardin min afradin. Fal manfi ni haqiqata makna haqiqata makna ilahi ghairi maulana jalla wa azza. Macam itu. Maka yang dinafikan itu tiap-tiap yang tunggal daripada segala ketunggalan. Maksudnya setiap individu, setiap makhluk, setiap tunggal daripada segala ketunggalan. Ni kena bahasa Jawi kan ya. Arab tu saya faham Arab tu kan. Tu faham Jawi tu. Tiap-tiap tunggal daripada segala ketunggalan apa ni? Setiap individu, maksudnya setiap makhluk, yang setiap satu daripada semua individu makhluk. Itu kullu fardin min afradin. Nafi apa? Nafi yang dinafi itu hakikat makna Tuhan. Itulah yang dinafi. Jadi yang dinafi hakikat makna Tuhan. Yang dinafi ini daripada segala ketunggalan. Maksudnya daripada setiap individu. Boleh faham bahasa dia tu? Boleh? Saya faham. Satu kadang orang baca dengan orang dibaca lain. Boleh? Agak-agak berat tu tanya apa benda lah, aku tak faham. Yang dinafikan itu tiap-tiap tunggal daripada segala tunggal. Maksud tunggal daripada tunggal tu setiap individu daripada semua makhluk. Bahasa Arab tu kullu fardin min afradin. Jadi setiap individu daripada semua individu makhluk. Boleh? Apa lagi bahasa lain individu satu-satu? Setiap satu daripada semua makhluk. Menafikan. Jadi yang dinafi itu kata dia nafi daripada setiap individu makhluk, setiap zarah-zarah makhluk, setiap makhluk satu persatu walaupun sekecil-kecil makhluk. Itu nak huraikan kulli fardin min afrad tu. Apa yang dinafi? Yang dinafi ini ialah hakikat makna Tuhan. Apa dia hakikat makna Tuhan ni? Istighna an kulli ma siwahu, iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Nafikan hakikat makna Tuhan ni lain daripada Tuhan kita, lain daripada Allah Ta'ala. Itulah yang dinafi. Tuhan kita ni siapa? Yang maha besar lagi maha mulia itu. Boleh? Itulah yang manfi. Susah bahasa dia. Saya sebut apa? Nak nafi apa? Nafikan semua makhluk ni daripada sifat ketuhanan. Nak bunyi sedap sikit, nafikan hakikat ketuhanan daripada makhluk ni. Oh, bunyi sedap sikit, hakikat ketuhanan. Apa hakikat ketuhanan? Uluhiyah. Apa uluhiyah? Ya, GR. GF, sorry, GR pula lah. GF. Ghani, fakir. Siapa ghani? Allah ghani. Fakir siapa fakir? Makhluk fakir kepada Allah. Allah ghani daripada makhluk. Ya. Itulah hakikat ketuhanan. Itulah definisi ketuhanan. Sebut juga dulu. Apa maksud hakikat ni? Definisi, takrif. Apa definisi ketuhanan? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Apa kali ulang tu? Kat 40 kali ni sebut ni. Baik, itu apa dia? Yang dinafi, manfi. Wal musbatu, itu baca.
wal musbatu min tilka haqiqata makna la ilaha La ilaha fardun wahidun wal musbatu min tilka haqiqata makna la ilaha fardun wahidun wa huwa maulana jalla wa ala. Saya nak i'rab tu boleh? Tanya lain nak i'rab apa tu? Wal musbatu fardun wahidun. Fardun wahidun tu khabar bagi wa musbat. Tadi itu fal manfiyu ghairu maulana, tak kena fal manfiyu kullu fardin min afrad. Itu khabar tu. Sini khabar dia duduk belakang. Jadi fal wal musbatu min tilka haqiqah makna la ilaha fardun wahidun wa huwa maulana jalla wa azza. Terjemah. Dan yang diisbatkan daripada demikian tu, sebenar-benar makna Tuhan itu tunggal yang satu, iaitulah Tuhan yang maha besar dan maha mulia, iaitu Allah. Bahasa dia gitu aja kan. Sebenarnya nak ambil penting tu. Nak isbat apa? Nak isbatkan Allah jua bersifat uluhiyah. Nak nafi apa? Makhluk tak ada sifat uluhiyah. Siap. Tu dengar saya cakap senang ke baca kitab senang? Bagus. Alhamdulillah. Satu kena banyak mengaji, bukan banyak membaca. Ingat, satu kena banyak mengaji, belajar, dengar apa orang-orang yang reti cerita. Membaca bukan salah, tapi payah. Mana? Ini baru kita Jawi, kita Arab. Orang yang faham Arab pun tak faham Arab. Orang Jawi pun tak faham Jawi. Tak masuk Jawi lagi apa? Baik, saya malawak sikit sambil-sambil saya. Baik. Itu sikitlah, nak kata apa lah. Nyambil-nyambil tu. Ada pelajaran yang nak hadam, tapi pasal dia heavy sikit, satu saya malawak macam tu, tak gelak tak apa. Baik, wa ata bi illa li qasri haqiqati makna la ilaha ala Allah taala wal mana annahu la yumkinu an tujada tilkal haqiqatu li ghairi Allah taala la aqlan wala syar'an. Jadi dia nak syarah dalam bentuk balaghah pula. Dia dapat. Saya baca sekali. Wa ata bi illa, ataupun kita baca wa utiya tak boleh baca ata aja. Wa ata bi illa li qasri haqiqati makna la ilaha ala Allah taala wal makna annahu la yumkinu an tujada tilkal haqiqatu li ghairi Allah taala la aqlan wala syar'an. Baik. Dan didatangkan dengan ilah, dengan khilaf ilah dari kerana, dengan khilaf ilah huruf tu, huruf itu huruf huruf ilah, huruf ni khilaf murah juga kitab sini. Ini nampaknya ada mahal situ, ni murah. Ada ketika situ murah, sini mahal kan. Ini makhluk. Bukan khilaf tu, huruf didatangkan dengan huruf ilah. Betul. Pasal dia sebut atabi ilah tu ilah ada. Apa pula khilaf ilah pula? Datangkan dengan huruf ilah. Pasal apa? Dari kerana nak menyimpankan hakikat makna Tuhan itu atas Allah Ta'ala.
Istilah simpankan apa? Nak khaskan, khususkan. Bahasa kita asal tu liqasri, untuk qasar, untuk hasar. Untuk mengkhususkan hakikat mana Tuhan. Maksud hakikat ni definisi ketuhanan tu, yang istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, iftiqaru kulli ma adahu ilahi, khaskan ketuhanan tu atas Allah Ta'ala jua. Atas Allah Ta'ala. Nak khaskan ketuhanan ni ke Allah Ta'ala. Satu datang dengan ilah. Kalau dalam konteks kita sebut macam mana? Kalau katalah ada makanan yang kita suka, apa? Durian contoh. Tak ada buah yang saya suka melainkan durian. Untuk apa cakap macam tu? Melainkan tu. Untuk khas, durian ni paling suka. Saya tak suka, tak ada buah yang saya suka melainkan durian. Maksudnya paling suka ni durian. Buah lain tu makan gitu-gitu je lah. Suka ni tak ada. Makan gitu-gitu je. Tapi yang suka ni durian. Kenapa datang dalam bentuk macam tu? Kalau saya kata saya suka durian, dia tak padu, tak menunjukkan mana khas tu. Tiada saya suka buah melainkan durian. Macam bau ayat tu, statement tu. Tiada, Allah ni ilah, Allah ni Tuhan, Allah ni Tuhan, Allah ni Tuhan. Macam makhluk tak ada sifat ketuhanan langsung, melainkan yang ada sifat ketuhanan ni Allah je. Macam tak rasa dia punya power tu. Tu yang datangkan uslub yang tu dipanggil qasar. Bahasa Melayu diterjemah tu nak simpan kan, nak khaskan, nak spesifikkan, apa? Nak khususkan ketuhanan tu atas Allah Ta'ala juga. Apa maksud simpan tu? Dengan maknanya, makna simpan ni bahawasanya tiada boleh bahawa didapat sebenar-benar makna Tuhan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Allah jua ilah, Allah jua Tuhan, Allah jua tak hajat pada sesuatu, Allah jua yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Makhluk takkan ada sifat tak hajat pada sesuatu. Bahkan manusia, makhluk ni sentiasa berhajat. Dan berhajat manusia, makhluk ni sebenarnya makhluk ni berhajat hanya pada Allah Ta'ala jua. Tak ada makhluk yang boleh tunaikan hajat makhluk. Melainkan Allah jua yang boleh tunai hajat makhluk. Siapa? Allah tak hajat pada satu. Semua makhluk semestinya berhajat pada Allah Ta'ala jua. Itu makhluk tak ada ilah, melainkan Allah je ilah. Bahasa lain apa? Makhluk sentiasa berhajat, Allah jua penunai hajat. Itu bahasa lain gitu. Itu bahasa lagi ringkas. Tadi nak guna istilah GF tu, ni Allah jua penunai hajat. Makhluk sentiasa berhajat, Allah jua penunai hajat. Makhluk tidak boleh menunai hajat sama sekali. Itu alim akidah. Pahaman akidah nak bawa tu. Betul lapar kenapa makan? Sebab untuk dapat hajat. Siapa bagi? Siapa sedia? Siapa menjadi? Siapa bagi manfaat? Siapa bagi mudarat? Siapa yang mencipta? Siapa yang mensedia? Siapa yang mereka ada makhluk yang akan menghasilkan apa-apa yang kita perlu tu? Siapa? Allah. Siapa lagi sebenarnya kita berhajat? Makhluk? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang ni lah nak faham. Satu faham, ngaji, reti macam mana? Untuk fikir. Allah jua tu hajat. Allah jua tu hajat. Allah jua hilang dahaga. Allah jua bagi kemuliaan. Macam mana pun kabur, pergilah buat spek. Bubuh-bubuh spek dia, alhamdulillah. Allah sediakan kaca otak manusia, apa, optimis, apa, orang yang pakai mata, optik,
Optical shop. Cek kita tak gaduh fikir buat alat ke mana, pergi letak je situ. Motor dia bagi pakai spek kosong tu, dia bawa mana lagi terang, yang ni ke yang ni, yang ni lagi ni, yang ni. Okey, siap dah. Esok ambil pad. Ui, cepatnya esok. Boleh. Kalau dah ada, yang ni. Okey, cuba pakai. Okey. Ush. Bagi duit. Alhamdulillah. Allah lagi. Mahal kalau? Tak boleh murah sikit je. Makhluk muamalah macam tu. Dengan Allah macam mana? Allah pergi nampak alik penglihatan mata kita. Mahal mata ni. Makhluk bukan cermin boleh bagi kita nampak, bukan. Hanya membetulkan pandangan mata je. Teknikal. Macam itulah mekanisme dia ada teknologi tu, ada ilmu tu, membetulkan mekanisme macam mana nak letak mata tu arca dia betul-betul ke retina. Tu je. Bukan bagi nampak. Yang bagi nampak Allah. Bukan spek, bukan doktor. Dia pun bukan boleh scan tu, buka mata sekarang, you garanti boleh nampaknya. Ni ada. Kalau dia nak kencing kita boleh je. Okey, spek mata boleh siap. Lu tutup mata sekarang. Tutup mata. Okey, dia duduk depan dia. Okey, sekarang gua mencampi sama lu. Okey, sekarang you menampak garantinya. Buka. Wah, sipu. Itu kan. Bodoh. Saja saya buat macam tu kan. Dia nak tipu boleh je. Saya buat apa? Tertipu dalam makhluk macam ni kan. Yang tu yang memang dia niat buat tipu. Ada benda tak ada siapa tipu pun, kita yang tertipu. Pasal apa? Kita tak kenal makhluk ni, nafi isbat tu. Makhluk tak ada sifat ilah. Kita tak faham. Makhluk tak ada sifat ilah tu. Pada kita sembah aja. Tapi apa? Perasaan kita duk faham ada selain pada Allah Ta'ala boleh tunai hajat tu. Itu masalahnya. Okey. Jadi maknanya bahawasanya tiada boleh bawa dapat sebenar-benar makna Tuhan bagi lain daripada Allah Ta'ala, tiada pada akal dan tiada pada syarak. Akal pun tak menerima ada selain daripada Allah Ta'ala boleh ada sifat uluhiyah. Tak ada. Tentu mana ada makhluk boleh buat setitis air, cari. Mana ada makhluk boleh buat seekor lalat, buat. Lalat mana? Lalat yang boleh ada jantina, jantan betina. Buat robot dia boleh buat. Tu pun bukan buat. Dia menggunakan bahan-bahan mentah yang ada untuk mengolah sesuatu. Dia bukan buat macam ni. Lalat. Tak boleh. Tak boleh. Mana ada? Yang boleh buat bagi jadi tak ada kepada ada ni Allah juga. Allah juga. Wa haqiqatu makna la ilaha, makna la ilaha huwal wajibu al wujudu al muhaqqiqu lil ibadah al ma'budu bihaqqin khaliqul alamin. Wajibul wujudu al muhaqqiqu lil ibadah, betul? Al mustahiqu lil ibadah. Saya baca muhaqqiqu al mustahiqu lil ibadah al ma'budu bihaqqin khaliqul alamin. Situ dulu. Ada soalan? Jadi inti yang kita nak ambil daripada baca malam ni apa dia? Nafi isbat. Bagi faham ini elok nafi isbat tu, dan domik besar nak ambil ketuhanan, dan makna la ilaha illallah ni nak isbatkan ketuhanan kepada Allah Ta'ala, menafikan ketuhanan pada makhluk. Jadi kena faham nak nafi tu nafi apa, nak isbat tu nak isbat apa, makna uluhiyah tu apa. Lagi didatangkan uslub illa tu pasal nak buat pengkhususan Allah juga ilah, makhluk tidak mempunyai sifat ilah sama sekali.
Juga saya sambil itu saya menyebut bahasa lain nak faham untuk bawa tauhid ni apa? Makhluk sentiasa berhajat ke Allah. Allah jua boleh tunai hajat, makhluk tidak boleh tunai hajat sesama makhluk sama sekali. Penunai hajat hakiki hanya Allah, makhluk sabab lalu hajat. Sabab tunai hajat, laluan dapat hajat. Pemberian Allah yang tunai hajat. Itu bahasa mudah untuk telan. InsyaAllah. Ada soal? Macam mana? Tidak pada akal dan syarak tu. Apa maksud? Nak kata selain pada Allah Ta'ala ada sifat uluhiyah tu. Pada akal pun tak menerima ada. Pada syarak pun kata tak ada. Kan la ilaha illallah tu datang Quran. Nas tu nak menunjukkan apa? Allah juga ilah. Makhluk bukan ilah. Kan? Itu nas. Akal macam mana? Cari satu makhluk boleh buat pasir daripada tak ada sudah ada. Siapa? Cari satu makhluk yang dia boleh buat bagi dia ada. Yang asal dia tak ada, dia yang bagi dia ada. Asal dia tak ada tapi dia yang bagi dia ada. Diri dia sendiri. Siapa? Betul. Makhluk ada ilah. Mana makhluk yang memang dia sedia, dia kodim? Siapa? Mana makhluk yang kekal abadi, baqa' selama-lamanya? Yang ada dia sedia, yang dia kekal selama-lamanya? Siapa? Jadi tak ada lah tu. Mana yang makhluk yang dia memang wujud zati, wajib wujud. Dia bukan harus wujud, tapi dia wujud zati. Memang sedia ada. Macam mana Allah ada, dia pun ada. Mana? Tu akal pun mensabit dia, nas pun mensabitkan perkara tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika wa lana abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa fala an zakra ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. إن شاء الله. Ada lepas isyak sama.